Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tak akan masuk tajuk baru. Umi akan bincangkan kertas 2 untuk tajuk jirim. Okey, siapa yang dah jawab soalan boleh semak jawapan. Siapa yang belum jawab, jawab dulu baru cek jawapan dengan video yang Umi bagi ni, okey? Alright, kita tengok kat sini. Nyatakan keadaan jirim bagi P dan Q. So ingat balik, keadaan jirim ada 3. Apa dia? Pepejal, cecair dan juga gas. So P adalah cecair, Q adalah kawasan sini so gas. Okey, titisan air terbentuk pada permukaan cermin. Tengok balik titisan air. Ini adalah wap air. Bila kata titisan yang ini, okey. So apakah proses yang terlibat? So titisan air daripada gas kepada cecair. Apa proses yang terlibat? Okey, Umi nak padam ni dulu. Umi nak ajak adik-adik semua cuba ingat balik. Pepejal, cecair, gas. Okey, dia macam ni. Ada proses dia. Kita buat lari dekat semak. Apa dia? Lari dekat semak. Keluar biawak. So L adalah lebur, biji, sejat, kondensasi, beku. So kita tengok gas kepada, tengok ni daripada gas kepada cecair. So kondensasi, tanda. Nyatakan perubahan keadaan jirim berdasarkan 2B1. Apa perubahan keadaan dia? Tulis macam ni, gas kepada cecair. Okey, ingat anak panah ni sangat membantu jawapan awak. So jangan tinggalkan. Okey, pelajaran 3 menunjukkan satu radas sebagai eksperimen yang dijalankan oleh Daniel. Okey, dia ada air kat sini, dia ada kaca, dia ada bekas kosong. Selepas 30 minit, tiada sebarang perubahan berlaku. Okey, tak ada sebarang perubahan. Sedangkan satu tindakan yang harus dilakukan semasa menjalankan eksperimen itu. Apa yang kena buat? Okey, apa yang kita kena buat? Agak-agak dia nak buat apa ni kalau kena ada kaca? Selalu kalau ada kaca, dia kena panaskan air dalam bikar sehingga mendidih. Itulah cadangannya. So selalunya kalau ada kaca ni, eksperimen dia sama macam yang atas ni. Dia nak cek wap air, dia nak cek jadi titisan. Okay? Soalan yang ni, jenis yang ni memang famous sangat. So tolong fahamkan apa yang berlaku dalam eksperimen ni. Okey, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Senang je bab ni. Samakan pemerhatian jika tindakan yang kamu cadangkan di 3A dilakukan oleh Daniel. Apa agak-agaknya pemerhatian? Apa yang Daniel boleh nampak kalau dia panaskan air dekat dalam tu tadi? Okey. Steam akan terhasil. Kalau awak tak tulis steam, awak boleh tulis wap air akan terhasil dan titisan air akan terbentuk. Kat mana titisan air akan terbentuk ni? Pada kaca. So kalau awak tak letak pada kaca ni pun tak apalah, akan terbentuk. Berdasarkan jawapan di 3B, nyatakan 2 proses yang terlibat. Senang je. Yang pertama awak panaskan air dulu kan. So apa tadi? Pendidihan. Lepas tu gas kepada cecair. Kondensasi. Okey, Raja 4 menunjukkan sebuah bikar berisi air diletakkan di padang. Perubahan terhadap isi padu air dalam masa sejam dicatatkan. Okey, sampai sejam 60 minit 1 jam. Okey, mula-mula isi padu dia 100, lama-lama berkurang. Okey, cuba fahamkan dulu eksperimen ni. Air daripada banyak ni, dia berkurang banyak ni. Okey, tinggal ni je. Ke mana? Yang ni ke mana? Hilang kat mana? Dia dah naik ke udara. Sebab disejat oleh matahari. Okey. So nyatakan corak perubahan isi padu air daripada awal hingga akhir. Corak perubahan. Bila corak awak cuma tulis bertambah ataupun berkurang. Itu sahaja. So apa corak dia?
berkurang. Beri alasan kenapa berkurang. Air dalam bikar mengalami penyejatan. Ataupun awak boleh buat air dalam bikar disejat oleh matahari. Boleh juga. Berdasarkan jadual 4, lukiskan graf bagi perubahan isi padu air. Dia nak graf perubahan isi padu air. Tengok graf. So kalau graf, mesti dalam bentuk graf. Kalau graf, dia ada menegak, dia ada bengkok. Okey. So dia ada tegak, dia ada bengkok. Okay, kita tengok kat sini. Mula-mula 100. Lepas tu, berapa tadi? 100. Lepas tu ada 95, 90, 85, 80. Okey, lepas tu kita tengok ni adalah isi padu air. So, awak kena tahu dulu. Atas adalah PM, bawah adalah PB. Okey, dia kena dua jari kita tu. Macam tu. Macam jari pis tu kan. So yang panjang ni PM, ni PB. Gunakan awak punya jari tangan kiri. Okey, tangan kiri. Buat yang panjang jari tengah tu kena duduk dekat atas. Dia mesti jari pis. So PM, PB. So diingat PM kat sini dia M, mati. So dia baring. Dia mesti yang palang baring ni. So letaklah kat sini, kosong kat sini, 15, 30, 45, 60. So macam mana cara nak buat dia? Awak ambil kosong, dia pergi 100. Lepas tu 15, dia dah berkurang. 15 jadi 95. Awak ambil lah 95. Lepas tu 30, 90. Lepas tu 45, 85. Lepas tu 60, 80. Okey, macam tu graf awak. Okey. So, kalau awak perasan markah dia, okay, nanti Umi nak tunjuk markah dia berapa kat sini. Oh, Umi dah tak tunjuk markah dekat sini. Okay, sepatutnya dia ada nilai markah dia banyak selalu kalau graf ni. So, kalau awak cuma kena pastikan awak tahu mana PM, mana PB. Dan ingat M adalah mati. So, palang yang baring, dia adalah mati. Dia terbaring. Okay. Alright, so kita tengok soalan kita yang terakhir. Okay, kita tengok soalan kita yang terakhir. Tajam 5 menunjukkan pembentukan awan dan hujan dalam kita air semula jadi. Yes, kita air semula jadi ni memang suka sangat keluar. Apakah proses X? Naik ke atas apa dia? Penyejatan. Apakah proses Y? Sama juga ni. Sama macam tadi Kondensasi. Kita air menjadi penting untuk bekalkan sumber air bersih. Apakah yang akan berlaku pada tumbuhan jika kitaran air terjejas? Apa berlaku kalau pada tumbuhan? Akan mati. Okey, senang je. Nyatakan alasan kenapa tumbuhan perlukan air untuk hidup ataupun untuk menjalankan fotosintesis. Nyatakan satu peranan manusia dalam memastikan kebersihan sumber air. Kenapa? Apa peranan manusia supaya kebersihan sumber air kita sentiasa bersih? Tidak buang sampah ke dalam sungai. Itulah yang manusia boleh buat. Okey? Senang sangat. Topik ni senang. Yang penting awak kena tahu proses-proses yang berlaku. Tapi ingat, kita semula jadi famous case kena fahamkan.